Assalamualaikum dan salam sejahtera, para pendengar yang budiman. Kali ini kita akan menyelami sebuah karya agung yang telah mengubah cara pandang ramai orang terhadap sejarah Cina, iaitu buku atau dalam bahasa Inggerisnya 1587, A Year of No Significance yang ditulis oleh sejarawan tersohor Rui Huang. Buku ini bukan sekadar catatan tahunan biasa, tetapi sebuah analisis mendalam tentang bagaimana satu tahun yang kelihatan sunyi dari peristiwa besar sebenarnya menjadi titik tolak keruntuhan sebuah empayar yang megah. Melalui 7 bab yang memfokuskan pada 7 watak utama, Rui Huang membuka tabir kegagalan sistem birokrasi, konflik moral, dan ironi kuasa yang akhirnya membawa dinasti Ming ke jurang kehancuran. Marilah kita ikuti kupasan ini dengan penuh minat. Bab pertama memperkenalkan kita kepada Maharaja Wan Li, pemerintah yang memerintah selama 48 tahun, tempoh paling lama dalam dinasti Ming. Pada usia 9 tahun, Wan Li menaiki takhta dengan bantuan pemangku Raja Zhang Jujing. Namun, seiring waktu, Maharaja muda ini mula menyedari bahawa kuasanya bukanlah mutlak. Sistem birokrasi yang kompleks dan tradisi Konfusianisme yang kaku mengikat setiap tindakannya. Wan Li mula memberontak secara pasif. Dia enggan menghadiri istiadat, enggan melantik pegawai, dan akhirnya bersara ke dalam istana dalaman selama lebih 20 tahun. Ini bukanlah tanda kelemahan peribadi, tetapi protes halus terhadap sistem yang menghalangnya daripada menjalankan pemerintahan mengikut kehendak sendiri. Rui Huang menekankan bahawa Maharaja Wan Li sebenarnya cerdas dan prihatin, tetapi terperangkap dalam jarum birokrasi yang tidak dapat diubah. Bab kedua membawa kita kepada Zhang Jujing, tokoh yang paling berpengaruh dalam awal pemerintahan Wan Li. Zhang merupakan seorang reformis yang berani, cuba memulihkan ekonomi dan pentadbiran melalui dasar pemeriksaan dan pemantauan. Beliau memperkenalkan sistem penilaian prestasi pegawai, memperkemas cukai, dan mengurangkan perbelanjaan istana. Namun, kejayaannya datang dengan harga yang tinggi. Zhang Jujing menggunakan kuasa secara diktator, menindas kritikan, dan mengabaikan tradisi kesopanan Konfusian. Selepas kematiannya, lawan-lawannya melancarkan serangan balas, merampas harta keluarganya dan mencemarkan nama baiknya. Ini menunjukkan satu dilema asas, reformasi yang terlalu radikal akan menghadapi tentangan, tetapi tanpa reformasi, sistem akan terus reput. Bab ketiga pula mengisahkan Shen Shiheng, seorang pegawai yang cuba menjadi penjaga keseimbangan selepas kejatuhan Zhang Jujing. Shen adalah seorang yang setia kepada etika Konfusian, percaya bahawa keharmonian dapat dicapai melalui teladan moral. Namun, beliau mendapati dirinya tidak berdaya menghadapi konflik antara Maharaja Wan Li dan kumpulan pegawai istana. Shen cuba menjadi perantara, tetapi akhirnya terpaksa meletak jawatan kerana gagal mendamaikan semua pihak. Kisah Shen Shiheng menggambarkan betapa sukarnya untuk menjadi pemimpin dalam sistem yang sudah rosak. Setiap langkah akan ditafsir oleh pelbagai kepentingan, dan niat baik sering disalahertikan. Bab keempat memperkenalkan kita kepada Hai Rui, seorang pegawai yang terkenal dengan kejujuran dan ketegasannya. Hai Rui sering dianggap sebagai pahlawan rakyat kerana keberaniannya menentang rasuah dan kezaliman. Beliau pernah memenjarakan anak seorang pegawai tinggi, dan bahkan mengkritik Maharaja sendiri dalam satu memorandum terkenal. Namun, Rui Huang menunjukkan bahawa kejujuran semata-mata tidak mencukupi. Hai Rui terlalu idealis, tidak memahami seni politik dan diplomasi. Akhirnya, beliau dipinggirkan dan tidak dapat melaksanakan perubahan besar. Ini mengingatkan kita bahawa dalam dunia birokrasi yang kompleks, prinsip tanpa strategi hanya akan membawa kepada kegagalan. Bab kelima membincangkan tentang Jeneral Qi Jiguang, seorang panglima perang yang cemerlang dalam mempertahankan sempadan utara daripada serangan Mongol. Qi Jiguang melatih tentera dengan disiplin tinggi, memperkenalkan taktik baru, dan membina kubu pertahanan. Namun, kejayaannya bergantung pada sokongan politik di istana. Apabila penaungnya Zhang Jujing jatuh, Qi Jiguang kehilangan perlindungan dan dipinggirkan. Ini menunjukkan bahawa dalam masyarakat Ming, kemahiran ketenteraan tidak dihargai selain daripada konteks politik. Tentera yang kuat sekalipun tidak dapat menyelamatkan dinasti jika sistem pentadbiran pusat gagal. Bab keenam menyelami pemikiran Li Zi, seorang ahli falsafah yang kontroversi. Li Zi menolak dogmatisme Konfusian, mengkritik cara ulama hanya mengulang teks tanpa analisis kritis. Beliau menganjurkan kebebasan berfikir, persamaan gender, dan kejujuran dalam kehidupan peribadi. Namun, pandangannya dianggap sesat oleh golongan konservatif. Li Zi akhirnya dipenjarakan dan membunuh diri di dalam penjara. Kisahnya melambangkan konflik antara pemikiran progresif dan kekakuan ideologi. Rui Huang menggunakan Li Zi untuk menunjukkan bahawa perubahan intelektual tidak dapat berlaku tanpa perubahan struktur sosial yang lebih luas. Bab ketujuh kembali kepada Maharaja Wan Li pada akhir hayatnya. Walaupun baginda telah bersara dari urusan harian, namun pengaruh pasifnya terus dirasai. Kekosongan kuasa menyebabkan istana dipenuhi dengan puak yang saling bertelagah,
dan sistem pentadbiran menjadi lumpuh. Ray Huang menyimpulkan bahawa tahun 1587 bukanlah tahun yang tidak penting. Ia adalah tahun di mana benih-benih keruntuhan mula bercambah. Setiap watak yang dikaji mewakili satu aspek kegagalan sistem, kelemahan institusi, konflik moral, ketiadaan visi jangka panjang, dan ketidakmampuan untuk berubah. Secara keseluruhan, bukan sekadar sejarah, tetapi satu renungan tentang sifat kuasa, birokrasi, dan perubahan. Ray Huang berjaya menunjukkan bagaimana satu tahun yang sunyi dapat mengandungi makna yang mendalam jika kita menganalisisnya dengan teliti. Buku ini mengingatkan kita bahawa kejatuhan sesebuah tamadun sering berlaku bukan kerana satu malapetaka besar, tetapi kerana perebutan perlahan yang tidak disedari. Para pendengar, marilah kita jadikan buku ini sebagai cermin untuk menilai sistem dan nilai dalam kehidupan kita sendiri. Sekian, terima kasih kerana mendengar kupasan ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk lebih banyak kandungan mendalam seperti ini.